mula dilaksanakan oleh rakyat kita. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat kerana mampu untuk mendisiplinkan diri bagi menjaga keselamatan diri. Cuma saya lihat masih ada, mungkin dalam kumpulan 5% lah, masih ada yang membawa anak kecil ke shopping kompleks dan sebagainya, tempat pusat membeli belah. Saya harap keselamatan anak perlulah kita jaga. Walaupun kita ada kebebasan, masih tidak ada akta, di bawah akta 342 tidak ada sekatan untuk membawa anak kecil misalnya untuk ke pusat membeli belah. Tetapi seperti saya katakan, tanggungjawab untuk menjaga kepentingan anak kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Jadi saya harap janganlah gunakan kebebasan ini akhirnya kita membahayakan nyawa keluarga kita sendiri. Dari segi laporan polis PDRM tentang pematuhan, semalam di atas nasihat Menteri Kesihatan, PKPD 8 telah pun dilaksanakan di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. PKPD ini berkuat kuasa mulai 10 Mei sehingga 23 Mei yang melibatkan 2,900 penghuni kediaman dan juga premis perniagaan. Oleh itu, kerajaan meminta supaya penghuni bertenang dan memberikan kerjasama kepada para petugas Kementerian Kesihatan dan mematuhi semua arahan pihak berkuasa. Petugas kesihatan akan membuat saringan kepada semua penduduk di kawasan PKPD Jalan Osman ini. Jadi detailnya saya percaya sudah pun dilaporkan di dalam media pada hari ini. Saya sebutkan tentang laporan daripada PDRM. Dari segi laporan PDRM, iaitu oleh Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM, mereka telah membuat sebanyak 54,739 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,792 pasaraya, 3,684 restoran dan 8,308 kilang serta 2,423 bank telah pun diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 785 terminal pengangkutan darat, 117 terminal pengangkutan air dan 49 terminal pengangkutan darat. Jadi pemeriksaan adalah untuk pematuhan. Contoh bank. Kenapa periksa bank? Contoh apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah dari segi pematuhan penjarakan sosial di dalam bank. Dari segi beratur di kaunter pembayaran misalnya. Jadi tugas pihak polis untuk memantau dari segi kepatuhan penjarakan sosial. Begitu juga di restoran. Ya, kilang telah pun dibuka, restoran telah pun dibuka untuk menjamu selera di dalam restoran. Tetapi kita telah pun membuat SOP-nya, iaitu dari segi penjarakan sosial. Berapa orang boleh duduk di satu meja dan sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan oleh pihak polis dan lain-lain untuk memastikan bahawa penjarakan sosial dipatuhi dan SOP lain juga dipatuhi. Bermakna walaupun tidaklah seketat dulu dari segi undang-undangnya, tetapi pematuhan SOP masih lagi diperlukan. Seperti yang saya telah nyatakan bahawa pematuhan SOP jika dilanggar juga menyalahi Akta 342 dan boleh dihukum compound RM1,000 ataupun dihadapkan ke mahkamah. Jadi saya menyuruh
supaya bukan saja orang ramai, bukan saja orang ramai, tetapi tuan-tuan punya premis perniagaan juga mesti mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga memeriksa kenderaan. Sebanyak 20,928 buah kenderaan persendirian telah diperiksa. Begitu juga dengan 1,624 kenderaan awam. Turut diperiksa adalah 1,788 pasar awam, 2,832 tempat ibadah, 1,168 tempat riadah dan 335 tapak binaan. Sebanyak 3,176 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,507 anggota. Yang turut menyertai mereka adalah anggota Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ dan juga KPDN HEP. Mengenai Gerak Malaysia, pergerakan rentas negeri bagi mereka yang terkandas di kampung telah tamat semalam. Dan secara keseluruhannya, PDRM telah menerima dan meluluskan 401,253 permohonan melalui aplikasi Gerak Malaysia dan juga borang manual polis. Semalam, sebanyak 109,309 kebenaran melalui apps Gerak Malaysia dan 1,388 kebenaran melalui borang manual polis telah dikeluarkan oleh PDRM. Dan bagi mereka yang terkandas di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu untuk pulang ke kediaman masing-masing di negeri-negeri lain. PDRM juga telah mengadakan 128 sekatan jalan raya untuk memantau pergerakan rentas negeri. Dan daripada laporan PDRM, pergerakan rentas negeri berjalan dengan baik, kenderaan aliran lalu lintas berjalan dengan lancar dan tiada kesesakan dilaporkan. Malah RNR ataupun rehat dan rawat, kawasan rehat dan rawat adalah terkawal. Tidak ada kesesakan di kawasan RNR dan sebagainya. Walaupun kebenaran digunakan untuk menggunakan tandas, tetapi rakyat pengguna jalan raya berdisiplin dan tidak menimbulkan sebarang masalah. Jadi sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat kita yang terlibat di dalam Gerak Malaysia untuk pulang ke tempat kerja daripada kampung, mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Oleh kerana semalam telah tamat, maka tidak ada lagi kelonggaran untuk rentas negeri bagi rakyat Malaysia, seluruh rakyat yang berada di kampung atau di Kuala Lumpur untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jika ada kecemasan yang melibatkan kematian dan sebagainya, mereka masih boleh merentasi negeri dengan syarat diluluskan oleh PDRM, oleh pihak polis. Jadi mereka boleh mendapatkan kebenaran di balai-balai polis yang berhampiran dengan rumah mereka. Mengenai sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 5,882 operasi sanitasi termasuk di 80 zon kuning dan merah. Sebanyak 9,512 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Sebanyak 3,134 bangunan kerajaan, 2,107 tempat awam, 2,391 pusat perniagaan, 1,546 kawasan perumahan termasuk PPR dan 334 pasar raya telah pun disanitasi. Semalam,
sebanyak 81 operasi sanitasi yang meliputi 28 zon merah dan zon kuning di 9 buah negeri, termasuk 33 operasi di Johor, 19 operasi di Sabah dan 6 operasi di Sarawak. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga semalam sebanyak 228 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 229 pada hari sebelumnya, yang mana 14,268 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 461 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin secara wajib. Seramai 31,591 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020, dan sehingga kini seramai 23,597 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Mengenai keperluan asas, barangan keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan di 1,052 premis perniagaan, termasuk 839 peruncit, 183 pemborong dan 30 penggilang. Secara keseluruhannya, keperluan barangan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan di dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Tindakan akan diambil jika didapati mana-mana peniaga sama ada di peringkat pengeluar, penghilang, pemborong atau peruncit yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga barangan secara mendadak. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan harian sepanjang bulan Ramadan ini, kerana seperti saya katakan bahawa keperluan barangan dijamin mencukupi dan mudah diperolehi. Walaupun kerajaan sekali lagi ingin menasihatkan orang ramai, jika berada di pusat membeli belah, di pasar dan sebagainya, penjarakan sosial mesti dilaksanakan, dan juga kebersihan diri ketika keluar membeli belah untuk keperluan membeli barangan asas, keperluan asas juga perlu dipatuhi. Saya percaya di setiap kawasan, supermarket, pasaraya dan sebagainya disediakan sanitizer dan sebagainya. Saya harap gunakanlah untuk keselamatan diri. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MOA melalui FAMA, iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, juga telah membuka saluran pengedaran barangan keperluan harian basah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan daging. Dari 18 Mac 2020 hingga semalam, saluran pengedaran FAMA telah berjaya melibatkan seramai 1,882 petani, 1,700 usahawan dan 11 pasaraya. Usaha FAMA ini telah berjaya memanfaatkan 2.81 juta pengguna. Baru-baru ini ada ditanya tentang status pengagihan topeng muka secara percuma kepada rakyat. Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, kerajaan memperuntukkan 32.6 juta topeng muka untuk diagihkan ke setiap rumah. Proses pengagihan ini melibatkan sebanyak 8.16 juta isi rumah di seluruh negara. Status terkini ialah topeng-topeng muka ini telah pun diagihkan sepenuhnya ke Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah
melalui 162 pejabat daerah untuk diedarkan ke setiap isi rumah di kawasan masing-masing. Jadi dari segi pengedarannya, daripada pusat telah pun sampai ke negeri, telah pun sampai ke daerah-daerah, yang mana tanggungjawab pengedaran itu terletak kepada daerah-daerah. Dan saya difahamkan beberapa negeri sudah hampir 100% diedarkan, cuma mungkin di negeri seperti Sarawak, Sabah mungkin mengambil masa yang agak lama daripada daerah untuk diagihkan sehingga ke setiap rumah di daerah masing-masing. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekali lagi seruan saya, terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syamsiah bernama. Tadi Datuk Seri ada menyebut tentang PKPB ini menjadi pesta ibu bapa membawa anak-anak ke pasaraya tanpa menggunakan fikiran yang waras. Tetapi jika kita lihat ada premis yang bertanggungjawab, dia tidak membenarkan ibu bapa membawa kanak-kanak untuk masuk. Tetapi ada premis pula yang membenarkan, malah mereka diberikan keutamaan seperti warga emas dan wanita mengandung. Maknanya boleh masuk dulu, tak perlu beratur. Adakah premis boleh membuat peraturan supaya mereka yang bawa kanak-kanak ni tidak dibenarkan masuk, atau ada SOP yang boleh dimasukkan ke dalam PKPB ini supaya premis perniagaan mengambil kira peraturan tersebut? Terima kasih Datuk Seri. Ya, seperti saya katakan bahawa di bawah Akta 342 kita tidak menetapkan peraturan untuk menghalang ibu bapa membawa anak masing-masing ke pusat membeli belah dan sebagainya. Walaupun seperti saya katakan bahawa keselamatan anak kita adalah tanggungjawab kita. Kita kena tanya diri kita, adakah anak kita akan selamat jika berada di dalam kumpulan manusia yang ramai, di dalam kawasan tertutup seperti di dalam pasaraya dan sebagainya. Jadi mereka perlu tanya. Setakat ini tidak ada, tetapi jika perkara ini berterusan, kerajaan boleh memasukkan di dalam peraturan di bawah Akta 342 untuk menjadikan membawa anak-anak ke tempat khalayak ramai seperti supermarket dan sebagainya sebagai perkara yang terlarang di dalam list negatif yang ada pada ketika ini. Jadi kita akan bincang perkara ini. Jika nampaknya masih lagi ibu bapa tidak menghiraukan keselamatan anak, insya-Allah kerajaan boleh membuat undang-undang melarangnya. Tetapi sehingga kini saya masih mengharapkan ibu bapa mengambil tanggungjawab untuk kawalan kendiri ni, mendisiplinkan diri supaya tidak membawa anak-anak ke tempat ramai. Ya. Okey, terima kasih. Next. Ya, Sekretari Datuk Seri, kalau kita lihat kerajaan juga telah meminta supaya warga asing menjalani ujian seringan COVID. Jadi, bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti identiti warga asing yang telah pun menjalani seringan COVID? Kalau kita lihat di pasaraya, di hadapan kebanyakannya adalah daripada warga asing yang mencek suhu badan apa semua. Jadi bagaimana kita nak tahu tanda apa yang perlu dilakukan untuk kita tahu mereka telah pun melakukan ujian seringan COVID? Jika masih belum ada, adakah kerajaan akan mempertimbangkan atau melakukan SOP untuk mengenal pasti warga asing ini telah menjalani ujian seringan COVID? Terima kasih Datuk Seri. Setakat hari ini, sesiapa saja yang menjalani ujian swab test untuk COVID-19 ini, pihak hospital ataupun klinik akan mengeluarkan surat. Akan mengeluarkan surat yang mengatakan mereka negatif ataupun positif. Kalau positif, of course terus masuk ke hospital. Yang negatif, mereka akan keluarkan surat yang mengatakan bahawa mereka tidak dijangkiti. Itu surat tu. Walaupun surat. Mungkin kalau melalui sekatan pemeriksaan dan sebagainya, mereka boleh menunjukkan surat. Tetapi untuk identiti diri setakat ni belum ada. Walaupun surat ada kepada mereka, kalau kita tanya mereka boleh keluarkan surat. Tapi kalau nak nampak mereka tu
negatif dari segi ID yang mereka pakai setakat ini belum ada. InsyaAllah saya akan bincang dengan pihak Kementerian Sumber Manusia. Mungkin boleh meminta majikan-majikan mungkin menyediakan tag dan sebagainya untuk kita kenali bahawa mereka sudah pun menjalani swab test untuk COVID-19 ini. Ya, insyaAllah. Datuk Seri, saya Baki Arifin bernama. Okey, dalam tempoh PKPB ni dilihat mencetuskan beberapa kluster baru dan kebanyakannya disebabkan ketidakpatuhan majikan terhadap SOP yang ditetapkan. Mungkin adakah MKM melihat ianya masih terkawal sekarang ni? Okay. Sebenarnya beberapa kes yang muncul bukan kerana ketidakpatuhan majikan dari segi pematuhan mereka kepada SOP. Sebagai contoh, pedas. Kluster pedas iaitu kilang ayam. Ya, kilang ayam mereka difahamkan bukan mendapat jangkitan tu di dalam kilang, tetapi yang datang daripada luar. Saya difahamkan ada seorang kerani mereka yang datang daripada luar, yang datang mungkin mengambil gaji dan sebagainya. Saya pun difahamkan, dan bila dia datang tu dia yang menjangkiti orang lain. Begitu juga dengan kaki tangan hospital. Ramai dulu dihebohkan bahawa ramai frontliners iaitu kaki tangan hospital dijangkiti sewaktu mereka bertugas. Sebenarnya tidak. Setengah tu mereka sendiri yang berjangkit di luar. Ada yang pergi ke kenduri kahwin sebagai contoh, mendapat jangkitan kenduri kahwin. Jadi bila mereka masuk ke hospital, mereka menjangkiti kawan-kawan yang lain. Maknanya bukan dari segi SOP dalaman. Yang berlaku di Setia Alam kalau tak silap saya. Setia Alam, tapak binaan. Bukan kerana SOP. Mereka tidak patuh pada SOP. Sebenarnya mereka patuh pada SOP lah. Apabila mereka membawa pekerja binaan mereka untuk di swab test sebelum dibenarkan bekerja. Dan bila swab test memang didapati ada positif dan sebagainya. Jadi bukan berlaku di dalam sewaktu mereka bekerja itu. Tapi selepas dihantar untuk swab test baru didapati. Jadi tuan punya tapak construction company itu sebenarnya mematuhi SOP untuk cek pekerja dia sebelum dibenarkan bekerja. Jadi tidak ada isu yang gagal mematuhi. Dan kilang ayam ni sebenarnya bukan baru dibuka, tetapi PKP pertama pun kerana ia melibatkan makanan, kilang ayam ni dah pun dibuka. Tetapi seperti saya kata, kita akan fokus kepada kawasan-kawasan yang kena terdapat COVID positif ini. Kalau ada saja kita tutup. Kita tutup kilang ayam, kita tutup tapak binaan di Setia Alam pun kita tutup, tapak binaan di Ampang pun kita tutup, pasaraya yang pengawal keselamatan positif pun kita tutup. Sebab itu saya katakan bahawa selepas ini kita akan tutup berdasarkan lokaliti tempat yang berkaitan dengan COVID positif tu. Kalau dulu mungkin kita tutup the whole Setia Alam tu, semua perumahan-perumahan ditutup. Tapi sekarang ni kita mengambil approach yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Kita tutup kawasan-kawasan yang berkaitan dan kita rawat mereka yang terlibat di kawasan tersebut. Jadi kita fokus kepada mereka yang dijangkiti dan kita fokus kepada kawasan yang dijangkiti. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Rafiq daripada Bernama. Saya ada satu soalan. Datuk Seri, bagaimana pula sekiranya ada cubaan warga asing yang cuba masuk ke sepadan negara melalui orang tikus atau perairan negara ketika ada krisis? Sebab ada di antara mereka ni mempunyai keluarga di sini dan mereka ini sanggup melakukan apa saja untuk berjumpa dengan keluarga mereka di sini. Dan apakah pendekatan yang kerajaan ambil untuk memastikan sepadan negara benar-benar terkawal selain memperketatkan kawalan di sepadan negara? Terima kasih. Terima kasih. Polisi kita jelas. Sejak daripada awal kita menutup pintu negara kita kepada warga asing. Very clear. Ya. Yang boleh masuk ke negara kita hanyalah rakyat Malaysia daripada luar. Dibenarkan masuk. Itu pun kita kuarantinkan mereka secara wajib. Sebab itulah beratus-ratus kes daripada rakyat kita yang keluar ni kita dapati mereka positif, tetapi tidak membahayakan kepada masyarakat lain kerana yang dibawa balik dikuarantin secara wajib.
Jadi bila kita dapati mereka positif, kita terus rawat mereka terus ke hospital, dan yang lain-lain yang negatif masih lagi berada di situ selama 2 minggu. Itu polisi kita, ya. Jadi oleh kerana kita kata kita tutup kepada pintu negara kita kepada warga asing, tak kira lah sama ada mereka mempunyai keluarga ke tidak, itu tidak menjadi alasan untuk mereka masuk ke negara kita. Tetap tidak dibenarkan. Dan mengenai lorong-lorong tikus, saya dah maklumkan bahawa kerajaan telah mewujudkan Special Task Force. Ya, Special Task Force yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia dan dianggotai oleh semua agensi beruniform di dalam task force ini untuk secara bersepadu mengawal pintu-pintu masuk yang tidak rasmi, iaitu lorong-lorong tikus ini. Kita telah pun mengenal pasti sebenarnya lorong-lorong tikus ni. Kita dah tahu dah di mana tempat mereka datang. Sama ada di pantai barat Semenanjung, termasuk jugalah di pantai timur, kalau tak salah, Sabah, di kawasan Lahad Datu, Sempurna dan sebagainya. Itu yang pendatang daripada mungkin parti daripada negara jiran kita sebelah sana. Begitu juga dengan Sarawak. Sarawak lebih kepada jalan tikus daripada darat misalnya, daripada negara jiran di sebelah Sarawak. Jadi semua kawasan-kawasan itu kita telah pun kena pasti sebenarnya. Jadi cuma dari segi kita, kalau dulu mungkin kita secara agensi yang mengawal, tetapi sekarang kita buat secara bersepadu. Aset-aset kita pun kita satukan supaya lebih kawalan kita lebih tersusun, lebih hebat dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Dan sebenarnya saya tidak melaporkan, sudah ada tangkapan-tangkapan dibuat, termasuk tekong-tekong mereka juga telah ramai yang ditangkap selepas kita mengadakan kawalan bersepadu itu. Cuma saya tidak ingin membuat hebahan tentang perkara ini, tetapi untuk pengetahuan pada rakyat kita, apa yang kita lakukan sebenarnya mampu untuk menyekat kemasukan parti melalui lorong tikus sekalipun. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.